apabila kita bermain dengan file, okay, contoh file output stream dia akan melibatkan exception. You all kena apa ni? Kena buat try catch ataupun tersebut sebagai truth, okay, untuk nak handle exception ni. Contoh unreported exception. So you all klik sini, sama ada you nak gunakan throw cache ataupun you all nak gunakan you all nak gunakan try cache ataupun you all nak gunakan truth. Kalau saya gunakan truth lah, senang. Nampak truth. Sekarang akan ada perbezaan di sini. Nampak? File not found. Okay. File not found exception. File not found exception ni adalah check exception. Okay. File not found exception ni adalah berkaitan dengan check exception. Kalau you tak letak, you tak boleh nak run. Faham? Kalau runtime exception, contoh suatu nilai di bahagian kosong ataupun sepatutnya user kena masukkan integer tetapi dia masukkan string. Itu you all boleh run dan you all boleh detect semasa you run the system. Tetapi untuk file not found exception ni dia ada check exception. Selagi you all tak fix the problem, tak boleh nak run. Okay, tak boleh nak run. Contoh saya buat ni. Okay. Ada error kan? You all boleh run tak? Tak boleh run. Nampak? Tak boleh run. Kalau uncheck exception, you all boleh run dan you all boleh detect lah kat sini. Tapi check exception, you kena letak try catch ataupun throws. Baru you all boleh run. Nampak? Ini kena dengan file not found exception. So dia akan check sama ada file sample1.dat ni wujud ataupun tidak. Wujud ataupun tidak. Okey. So dalam kes ni kita nak simpan data dalam sample1.data ni. Okey, so kalau kita tengok di sini apa nampak array ni? Ada satu lagi exception yang you kena buat. Tadi berkaitan dengan file not found exception. Yang ni klik add throws. Throws ni dia akan letak di selepas file not found exception ni. Klik. So IO exception. So barulah you all boleh run. Okay. Sekarang tengok sample1.data ni. Sekarang ni test file underscore 1.java disimpan dalam folder ataupun dalam folder ataupun dalam projek file processing project. Kat mana? Di sini. Jadi saya tengok di sini dia mana? Okey, di sini. Okey, di sini. Sekarang ni file sample 1.data ni tak wujud. Bila you run barulah dia akan wujud. Okey, so saya kembali semula kepada NetBeans. Okey, sekarang NetBeans Azmira? Yes, sir. Bila saya run. Build successful. Ini adalah file binary. So saya bawa anda semua kepada folder. Nampak sekarang? Nampak Azmira? Nampak, sir. Belum ni tidak ada. Tapi bila you run, dah wujud. Sekarang ni kita gunakan file binary ataupun binary file. Kalau binary file, apa yang data yang you simpan tadi dalam binary file? Kita simpan tadi 10, 20, 30 sampai 80. Okey, kita simpan 10, 20, 30 dan sebagainya. Okey. Apa saya buat? Okey. Sekarang ni keluar apa dekat you screen? Keluar file. Okay. Sekarang ni kita tengok. Ini adalah binary file ni. Binary file. Saya right click. Mungkin you tak nampak lah. Tengok saya nak buka apa ni? Notepad. Okey, sekarang ni mana notepad? Okey, nampak notepad? Nampak tak? Nampak tak?
Nampak. Okey, sekarang ni you all nampak tak? Nilai 10, 20, 30 sampai 80 dalam file ni. Tak nampak. Itu maksudnya dia disimpan dalam bentuk binary. You all tak nampak. Okey, ini adalah file binary ataupun binary file. Okey, binary file. Okey. Itulah yang saya nak terangkan. Okey, Kalau file text you akan nampak. You boleh faham. Tapi kalau file bila you simpan data di dalam file binary, you all tak boleh nak faham data apakah yang disimpan dalam file binary. Tapi kalau file text kita akan nampak seperti mana kita tulis di dalam Microsoft Word. Okey. So saya kembali semula kepada coding. Nampak? Okey, itu beza dia. Okey. Yang ni dalam test. Ya. Okey. Okey, so you all kena faham lah benda ni semua ni. Kemudian maksudnya file ni merupakan kelas yang datang dari package java.io. Kemudian apa lagi? File output stream datangnya daripada package java.io. File pun sama juga. Okey, datang daripada java.io. So selalunya bila kita guna semua ni lebih daripada satu, sedang kita akan letak, tak apalah, you boleh letak star. Okey, kalau you nak jimat space, you boleh guna, contohnya guna apa ni? You boleh gunakan dot star contoh. So you all boleh buang komen dan boleh buang yang ni. Okey, dia sama aja. Tapi saya tak nak buang lah sebab saya nak you all nampak benda ni. Okey, itu dah. Kemudian apa lagi? Kita kembali kepada slide. Okey, yang ni kita dah faham dah. Kita simpan data dalam binary file. Sekarang keluar apa, Azmira? Keluar slide. Okey. Ingat setiap kali you all guna file kena tutup, kena close sebab you akan close the string. Kadang-kadang bila you tak close, nanti kadang-kadang file tak boleh nak disimpan ataupun file tak boleh nak dibaca. Okey, ini apa ni contohnya? Tadi kita simpan data 10, 20, 80 dalam file binary. Sekarang ni kita nak baca balik. Setelah kita simpan data 10, 20, 30 sampai 80 ke dalam file binary, sekarang ni kita nak baca semula. Okey, untuk nak menyimpan data ataupun nak save data dalam file binary, you akan gunakan method write. Okey, nampak hubungan antara byte array here dengan write. Sekarang ni kita nak membaca pula. Bagaimana kita nak membaca? Okey, so kita akan tengok di sini. File in file, new file, okay, sample1.dat data. Okey. Apa lagi? Okey, satu lagi saya nak terangkan kat you all ni. Mana? Takut you all nanti confused. Sekarang nampak apa, Azmira? Nampak file. Okay, tengok file kan? Okey. Tadi test1.java ni kita simpan di dalam mana? Nampak tak? Sorry. Test file 1, test file _1. Ini adalah file Java ni. File Java kita simpan dalam folder file processing project. Dia merupakan nama project dalam Java. Okay. So bila you create file, dia akan simpan di sini. Dia akan simpan folder yang dalam folder file processing project. So you all kena tahulah benda ni. Okay. Bagaimana file akan di-create. Okay, saya kembali semula kepada apa ni? Okay. Sekarang ni bagaimana kita nak membaca? Sekarang keluar ni kan? Keluar slide. Sekarang ni kita nak baca balik file apa yang kita nak baca adalah file yang kita nak rujuk adalah file sample1.dat. File yang kita nak guna adalah contoh senang you all buat macam ni lah. Kalau you all guna file ni, bermaksud you akan merujuk kepada file apa?
Iaitu you all akan merujuk kepada sample1.data. Okay, file yang you all nak refer adalah sample1.data. So sekarang ni you all nak buat apa? Nak membaca. Tadi kita nak menulis ataupun kita nak menyimpan data dalam sample1.data dengan menggunakan method write. Sekarang ni kita nak membaca. So kalau nak membaca kita akan gunakan file input stream. Nampak hubungan kait? Kita file input stream kita nak baca file apa? File infile. Infile tu merujuk kepada sample1.data. So kita nak membaca file binary iaitu sample1.data. Okay, file binary. Sebelum ni kita gunakan file output. Output kita nak simpan data dalam file binary. Okay, so file input kita nak baca data daripada file binary. So kita gunakan benda ni. Okay, so link akan return dalam bentuk, okay, saya tak ingat bentuk apa. Nanti kita nak tengok. So dia convert kepada integer. Kenapa dia convert kepada integer? Kenapa dia buat casting here? Dia buat casting. Kenapa dia buat casting kat sini? C-A-S-T-I-N-G, casting. Kenapa? Kita simpan data dalam kita simpan data dalam bytes. Betul. Kita simpan data dalam byte. 10 sampai 80 adalah dalam bentuk byte. B-Y-T-E. Sekarang ni link ni kita nak dia akan return dalam bentuk byte, tapi kita akan buat casting ke dalam bentuk integer. Sebab kita akan assign pada satu variable yang berjenis integer. Okey. So bila tengok di sini ini apa ni? Ini adalah array, byte array, new byte file size. File size ni bergantung pada di sini. Ini dia akan create satu array. Okey. Tengok di sini. In stream datangnya dari sini. Variable pada file input stream yang you all nak baca file binary sample1.data. In stream.read. Sebelum ni kita gunakan write. Kita nak simpan data. Kita nak simpan data. File output stream kita akan gunakan method write untuk nak simpan data dalam binary file. Tapi read ni pula kita gunanya untuk kita nak membaca data daripada file binary. Okay, write tadi adalah method yang terdapat dalam kelas file output stream. Okay. Kemudian read ni adalah satu method yang terdapat di dalam kelas file input stream. Yang itulah. Kalau file output write, kalau file input read. Itu kita faham. So apa yang you nak baca? You nak baca input stream byte array. Mana yang byte array? Input stream read. Nampak? Input stream dia akan baca input stream apa dia nak baca file apa? Infile iaitu sample1.data. So bila dia baca dia akan simpan di dalam byte array. Nampak? So you akan pass satu parameter nama byte array. Okay, so data yang dibaca akan disimpan pada byte array. So bila you nak tengok data yang telah disimpan, so you kena buat macam ni lah. I sama kosong, I kurang apa? File size. Mana file size? File size datanya di sini. Okay, bila you dapatkan link. Kemudian I++ SOP byte array I. Byte array I. So you all boleh nampak. Okay, so kena setiap kali baca ataupun setiap kali simpan data, you all kena close. Okay, so sekarang ni bila kita pergi ke coding, Sekarang keluar apa? Netbing ke Azmira? Ya, sir. Sekarang kita tengok test file tu. Test file tu ni yang saya buat tadi lah. Okay, saya copy and paste. So apa yang saya kena letak? Saya kena letak terus. Okay, kemudian kita kena import. Okay, itu yang you kena tambah lah. Letak semua di dalam main method. Nak senang tengok. Okay, so yang tadi kita tahu dalam test file
sample1.java tadi kita nak simpan benda ni dalam binary file namanya sample1.dat. Sample1.data. Sekarang ni kita nak baca balik data yang telah disimpan. Okey, kita gunakan file input stream. So saya dah explain tadi. So bila you run, dia akan keluar balik. Okey, data yang telah disimpan. Ini berkenaan dengan file binary. Okey, berkenaan dengan file binary. Okey. Ada soalan yang nak ditanya? Okey, nanti saya akan letak dalam Google Site. Okey. Kat mana saya nak buat? Okey, ini saya dah terang dah. Kemudian kita ada lagi 2 minit. Okay, file output stream and data output stream. Okay. Tadi kita gunakan apa ni? Kita gunakan file output stream dengan file input stream. File output stream kita nak simpan data dalam binary file. Okay, file output stream. Kemudian file input stream gunanya untuk kita nak membaca data yang disimpan di dalam binary file. Okay, sekarang kita tengok satu lagi. File output stream dengan data output stream. File output stream dengan data output stream are used to output primitive data value. Primitive data value adalah apa? Contoh integer, double, float, byte, long, itu adalah primitive data value. File input stream and data input stream are used to input primitive data value. File input stream and data input stream are used to input primitive data value. Dia berpasangan. File output stream dengan data output stream untuk kita nak simpan data dalam binary file. File input stream dan data input stream digunakan untuk kita nak membaca data daripada binary file. To read the data back correctly, we must know the order of data stored and their data type. Apa maksudnya? To read data back correctly, we must know the order of the data stored and their data type. Contohnya katakan dalam file tersebut dalam file binary kita simpan data berjenis integer, kemudian berjenis string. Okey, integer, string dengan double. Okey, katakan saya ulang balik, untuk katakan dalam file binary you dah simpan data, pertama adalah berjenis integer, kemudian kedua adalah berjenis string dan ketiga adalah berjenis double. So bila nak baca, pastikan you ikut urutan integer, kemudian string, kemudian double. Kena ikut urutan. Okey, kalau tak nanti dia akan tersilap. Okey. Okey, itu je. Okey, kita berhenti setakat ni dulu, nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.